Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang hadir sama-sama di dalam live kita pada malam ini, yang merupakan kali yang ketiga kita menghuraikan kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru susunan guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Cuma berbeza dengan dua kali yang lalu, yang mana kuliah yang dianjurkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Pusat, ARG Pusat, dua kali sebelum ini dijalankan di page ARG. Cuma pada malam ini kita mencuba bahawa saya itu membuat live ini di page saya sendiri, tetapi dengan elemen cross posting di page ARG. Harap-harapnya berjaya. Maknanya simultaneously live ini di page saya dan juga di page ARG. Jadi yang mengikuti boleh mengikuti di salah satu dari dua page ini. Baik. Cuma malam ini insya-Allah kuliah kita pendek, maknanya 50%. Biasanya kita berkuliah daripada jam 9 malam sehingga kurang lebih jam 10 malam, tetapi malam ini sehingga jam 9.30 malam sahaja, kerana setiap hari Selasa, malah bermula dari bulan November tahun lepas, ada kuliah berkitab anjuran ARG Kuala Lumpur dan Selangor dengan kerjasama Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3. Kita ada kuliah Isyak yang bermula pada jam 9.30. Oleh itu ketika kita live ini juga kita maintain insya-Allah kuliah itu bermula pada jam 9.30. Jadi kuliah kita Bid'ah Hasanah ini hanyalah untuk malam inilah. Untuk malam yang lain insya-Allah seperti biasa 1 jam, tapi untuk malam ini sekitar setengah jam, iaitu sehingga jam 9.30. Baik. Dengan tidak melengahkan masa, kita pergi untuk menyambung perbincangan kita semalam, iaitu tentang bagaimana Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah memperincikan lagi. Asalnya kan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain membahagikan bid'ah perkara baru kepada dua, iaitu bid'ah yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi SAW, itu dinamakan bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, ataupun kita sebut juga sebagai bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Ataupun perkara baru yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi SAW, itu dinamakan bid'ah yang mazmumah, terkeji, ataupun dinamakan juga sebagai bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Maka Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah ta'ala sebagai salah seorang ulama yang setuju dengan pembahagian Imam Syafi'i ini, memperincikan lagi dengan menimbang perkara baru itu atas neraca hukum. Oleh kerana hukum syarak yang taklifi, hukum syarak yang mengenai dengan perbuatan orang mukallaf itu terbahagi kepada 5, maka demikianlah bid'ah atas timbangan neraca hukum juga terbahagi kepada 5. Semalam kita telah huraikan bagaimana berlakunya bid'ah yang wajib. Misalnya menyebutkan diri, memahirkan diri di dalam ilmu nahwu bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami Quran dan hadis itu, walaupun tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menyebutkan diri dengan belajar nahwu.
Para sahabat juga tidak menyebutkan diri mereka dengan belajar nahwu, tetapi ini adalah satu perkara yang wajib berdasarkan kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tidak sempurna kewajipan kecuali dengannya, maka perkara itu turut menjadi wajib. Yang wajib asalnya kita itu beramal dengan isi kandungan Quran dan hadis. Tetapi kita tidak boleh beramal dengan isi Quran dan hadis kecuali kita faham apa yang ada dalam Quran dan hadis. Dan kita tidak boleh faham apa yang ada dalam Quran dan hadis kecuali kita itu mahir nahwu bahasa Arab. Maka para ulama yang nak mengeluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis, maka wajib mereka itu memahirkan diri mereka dengan ilmu nahwu, walaupun itu sebenarnya adalah bid'ah. Dan semalam kalau saudara-saudari, tuan-puan masih ingat, saya juga menerangkan tentang satu contoh yang tidak ada dalam kitab yang disusun oleh Kiai Idul Samli Hafizahullah ini, iaitulah at-tas'irul jabri, penetapan harga secara paksaan, ceiling price, yang mana asalnya di zaman Nabi SAW, bahkan Nabi tidak mahu melakukannya ketika diminta oleh sebahagian sahabat, kerana pada masa itu harga barang naik dengan begitu tinggi, maka ada yang meminta supaya Nabi SAW menetapkan harga ceiling, sa'ir ya Rasulullah, tetapkanlah harga wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tak mahu, dan ada indikasi bahawa ianya haram kerana Nabi SAW memberi ta'lil, memberi rasional bahawa baginda tidak mahu itu. Pertama, kerana hakikatnya ketentuan harga turunan itu adalah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana baginda tidak mahu menzalimi seseorang baik pada darah, yakni pada tubuh badannya, ataupun pada harta. Tetapi para ulama kemudiannya memfatwakan bahawa boleh menjadi satu kewajipan ke atas pemerintah untuk menetapkan harga siling. Tengok, benda yang Nabi SAW tak nak buat, ada indikasi bahawa ianya haram, difatwakan wajib. Ini bid'ah. Tetapi oleh kerana ulama memahami di zaman Nabi SAW itu tidak ditetapkan harga kerana kenaikan harga barang berlaku secara natural causes, disebabkan oleh sebab-sebab semula jadi, kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, hasil sedikit, permintaan tinggi, maka harga naik. Tetapi kenaikan harga barang di zaman para ulama berfatwa itu adalah sebab ada tadakhul, ada permainan di situ, tala'ub daripada pembekal-pembekal yang telah memonopoli market menjadi sole distributor, pengedar tunggal, lalu mereka menaikkan harga sesuka hati, dan ketika itu untuk mengelakkan kezaliman ke atas pengguna, wajib pemerintah menetapkan harga siling. Itu contoh bid'ah, tetapi hukumnya wajib. Kemudian di sini juga diberi contoh perbincangan tentang ilmu jarah dan ta'dil. Dalam ilmu hadis membincangkan ilmu rijal, perawi ni macam mana, adakah kuat ingatannya, adakah pelupa, adakah pembohong dan sebagainya. Itu juga tidak berlaku di zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, tetapi bid'ah sebegini wajib demi untuk menjaga riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW itu adakah benar daripada Nabi SAW ataupun sebaliknya, ataupun ada keraguan dan seumpama dengannya. Itu bid'ah yang wajib. Kemudian bid'ah yang haram, semalam juga kita telah huraikan bahawa kalau dalam akidah tidak ada bid'ah yang hasanah, kerana bid'ah berarti benda baharu. Kemudian akidah ni berarti keimanan, keyakinan. Kalau benda baharu dalam keyakinan, bermakna keimanan kita itu berbeza dengan keimanan Rasulullah SAW. Maka macam mana boleh jadi hasanah? Makanya bid'ah dalam akidah ini umumnya itu adalah perkara yang haram, membawa kepada dosa yang besar, dan boleh jadi membawa bahkan kepada kekufuran. Wal'iyazubillah, kita telah sebut tentang bid'ah qadariyah, iaitu golongan umat Islam, asalnya umat Islam tetapi menolak takdir Allah. Kemudian yang Jabariyah, dia menerima takdir Allah tetapi melarat sehingga menyalahkan takdir. Kemudian Murji'ah yang mengatakan memadailah saja dengan iman, tidak lagi terjejas dengan maksiat dan sebagainya. Dan Mujassimah yang terkeliru sehingga menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk, bahkan lebih teruk lagi seolah-olah Allah Ta'ala itu satu jisim yang mengambil tempat, ruang tertentu. Jadi menolak bid'ah-bid'ah ini juga merupakan bid'ah. Misalnya bila berdepan dengan orang-orang Mu'tazilah, kita berhujah dengan mereka menggunakan dalil akli, itu juga bid'ah asalnya, tetapi bid'ah hanya dari segi pendetailan. Kerana memang daripada dahulu lagi para rasul
menolak akidah-akidah yang batil juga menggunakan hujjah akliyah, ya, menggunakan dalil akli. Tetapi secara pendetailannya adalah bid'ah, tetapi bid'ah itu bid'ah yang wajib, ya. Menolak bid'ah yang haram ini merupakan bid'ah yang wajib, ya. Baik. Yang ini yang kita akan masuk pada malam ini, iaitu walil bid'ahil mandubati amthilatun. Untuk bid'ah yang sunat ada beberapa contoh. Minha ihdathul madarisi wa bina'ul qanatiri. Antaranya adalah membina sekolah-sekolah dan juga jambatan-jambatan, ya. Di zaman Nabi SAW tidak dibina sekolah, ya. Umat Islam kan masa itu menuntut ilmu direct daripada Nabi SAW, dan sebahagian itu menuntut ilmu daripada para sahabat, ya, yang mana Nabi SAW mengajar kepada sahabat ilmu. Jadi sahabat ada yang menjadi alim, menjadi ulama, dan sahabat yang lain mengambil ilmu sebahagiannya itu daripada ulama-ulama di kalangan para sahabat. Tidak ada didirikan sekolah-sekolah. Tetapi sekarang banyak sekali didirikan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, ya. Ini memang perkara yang bid'ah, perkara yang baharu. Tetapi kenapa hukumnya sunat? Kerana perkara baharu ini membantu kepada menunaikan kewajipan agama. Sebab talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu secara asasnya merupakan kefarduan. Maka oleh kerana membina sekolah ini membantu kita melaksanakan kefarduan, maka sepaling tidak hukumnya adalah sunat. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Tadi, bila kita terangkan tentang bid'ah yang wajib, belajar nahwu bahasa Arab itu wajib. Kenapa? Kerana kalau tidak belajar nahwu bahasa Arab, nanti tak faham Quran dan hadis. Tak faham Quran dan hadis, macam mana beramal dengan Quran dan hadis? Sedangkan beramal dengan Quran dan hadis itu wajib. Baik. Sekarang ni kenapa pula menuntut ilmu wajib, tetapi membina sekolah-sekolah yang mana sekolah itu menjadi jalan kita itu belajar ilmu hanya sunat saja? Kenapa tidak dikatakan oleh kerana menuntut ilmu itu wajib dan mendirikan sekolah itu jalan untuk kita mendapatkan ilmu, maka sepatutnya mendirikan sekolah itu juga satu perkara yang wajib? Jawapannya adalah kerana dalam kes mendirikan sekolah ini hanyalah salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Berbeza dengan belajar nahwu tadi. Belajar nahwu itu satu-satunya jalan. Maknanya kalau tak mahir nahwu memang tak boleh faham. Al-kalamu bila nahwi la yufham. Percakapan itu kalau tidak atas timbangan nahwu tidak dapat difahami. Maka oleh itu belajar nahwu itu tak dapat tidak mesti. Bila kita nak mesti faham Quran, mesti kita belajar nahwu bahasa Arab. Tetapi dalam kes menuntut ilmu, membina sekolah hanyalah salah satu cara. Orang boleh mendapat ilmu dengan misalnya belajar di masjid. Kan banyak terutamanya di Kuala Lumpur, di Selangor ini hidup alhamdulillah, terutamanya sebelum berlakunya perintah kawalan pergerakan ini, hidup, ya. Bahkan lebih hidup kadang-kadang tu daripada suasana kampung. Di KL ni lebih meriah lagi. Bahkan kalau kita ni orang yang rajin ikut kuliah, kadang tak tahu nak pilih kuliah mana yang nak pergi. Di masjid ni pun ada, Masya Allah, ulama' yang hebat. Di masjid satu lagi pun ada tuan guru yang hebat berkuliah pada masa yang sama. Jadi kita masih boleh mendapat ilmu tanpa ke sekolah. Bahkan ada, Masya Allah, tabarakallah, di zaman dahulu, orang-orang yang rajin, ya, pergi ke masjid dan ke surau, menadah kitab. Mereka itu mendapat ilmu dan menjadi orang alim, menjadi ulama' semata-mata menuntut ilmu di masjid, tidak di sekolah. Ada yang menjadi alim menuntut ilmu di rumah tuan guru. Dia minta izin dengan tuan guru, saya nak berguru dengan tuan guru, maka dia bawa kitab pada waktu yang dijanjikan, mungkin lepas asar dan sebagainya. Belajar ilmu dengan tuan guru pun boleh dapat ilmu. Jadi oleh kerana membina sekolah ini bukan satu-satunya jalan menuju kepada kewajipan, maka hukumnya adalah sunat. Demikianlah buat jambatan, ya. Kerana apa? Kerana jambatan ini adalah memudahkan kita itu untuk sampai ke sesuatu tempat. Mungkin ada sebahagian membangkang, ya, kata dia, alah ini tak apa, ya, ini bina jambatan, bina sekolah, ini semua adalah kita katakan perkara dunia. Nanti saya dah sebutkan dalam kuliah sebelum ini, insya-Allah, ya, isu bid'ah dunia tak apa, hanya haram adalah bid'ah agama, itu hanya isu kayu ukur. Yang itu insya-Allah boleh diselesaikan dengan jelas dan tuntas, ya. Kita nak fokus kepada pandangan para ulama terlebih dahulu sebelum kita pergi berbicara tentang dalil. Ataupun apa-apa kebaikan, ya, yang tidak berlaku di zaman yang awal, zaman pertama, zaman sahabat, zaman Nabi SAW, umpamanya salat tarawih yang disusun, dilakukan secara berjamaah di belakang seorang imam 20 rakaat di awal malam, itu berlaku di zaman Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhu.
ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Baik. Jadi banyaklah perkara-perkara kebaikan. Misalnya saya perasan baru-baru ini bila hari Jumaat kita terhalang dari menunaikan solat Jumaat, maka dianjurkan pada jam 12 tengah hari, dianjurkan umat Islam sama-sama kita membaca surah Ar-Rahman. Kemudian ada orang yang menerangkan tadabbur pengajaran daripada surah Ar-Rahman. Ini memang jelas dilakukan pada jam 12 pada hari Jumaat. Membaca surah Ar-Rahman itu tidak ada secara khusus anjuran sedemikian, tetapi ia termasuk di dalam ihsan, perkara yang baik membaca Al-Quran itu, mengajak orang membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu perkara yang baik walaupun secara khusus tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walil bid'il makruhati amthilatun minha zakhrafatul masajidi wa minha tazwiqul masahifi. Bagi bid'ah-bid'ah yang makruh pun ada beberapa contoh. Antaranya iaitulah memperindahkan bangunan masjid. Kita tengok kan masjid-masjid sekarang banyak yang cantik-cantik, ada ukiran, ada bentuk-bentuk yang menarik. Ini bid'ah kerana di zaman Nabi SAW masjid dibina dengan simple. Hanya ditetapkan sempadannya, ditandakan mungkin dengan tunggul-tunggul tamar, pelepah-pelepah tamar ataupun seumpama dengannya. Dan tidak ada pun dilapikkan dengan kapet dan sebagainya. Tapi di zaman kita bukan saja dilapik dengan kapet yang cantik, bahkan dinding-dinding juga banyak masjid yang diukir dengan pelbagai ukiran. Jadi ini adalah perkara bid'ah, tidak berlaku di zaman Nabi SAW dan hukumnya adalah makruh. Makruh maknanya kalau ditinggalkan itu lebih baik, dapat pahala. Tapi kalau dilakukan juga tidaklah sampai berdosa. Kenapa? Kenapa kita rasa hairan menghiasi masjid kan bagus bagi nampak cantik dan menarik. Demikian juga menghiasi mushaf kan, mushaf pun di pinggir-pinggir mushaf tu kan ada banyak lakaran-lakaran yang cantik dan menarik. Kenapa ia jadi makruh? Jawapannya adalah kerana ia tidak membantu kepada tujuan masjid dan tujuan mushaf itu sendiri. Tujuan masjid untuk menjadi tempat ibadah, tempat zikir, tempat menuntut ilmu. Tujuan mushaf untuk dapat dibaca, untuk dapat dipelajari. Jadi kita tengok, kalau nak kirakan bid'ah, bukan saja menghiasi masjid dengan ukiran itu bid'ah. Bahkan letak aircon dalam masjid juga bid'ah. Zaman sekarang ada letak kipas yang besar pun bid'ah. Bahkan kipas yang kecil juga bid'ah. Lampu-lampu yang dipasang dalam masjid juga bid'ah. Kenapa dikatakan menghiasi masjid itu yang bid'ah, yang makruhah? Tidak dikatakan yang lain-lain. Kerana yang lain-lain itu kalau kita lihat masih lagi ada kaitan dengan tujuan masjid. Dengan ada lampu, mudah orang nak beribadah, nak menuntut ilmu. Dengan ada aircon, selesa orang beribadah, selesa orang menuntut ilmu. Dengan ada kapet, selesa kita sujud atas kapet, sembahyang di situ lebih selesa. Jadi itu masih ada kaitan dengan tujuan masjid. Tetapi ukiran apa kaitannya? Adakah orang akan lebih khusyuk misalnya sembahyang dengan ada ukiran? Bahkan sebaliknya, boleh jadi orang tak khusyuk, dia tengok wah cantik betul lah ukiran ni. Mungkin jangan kata ukiran bahkan background di belakang saya ni pun mungkin ada setengah orang sambil tengok, mana ustaz punya dinding macam ni, beli kat mana, apakah wallpaper, adakah cuma penghalang saja. Kadang-kadang benda-benda macam ni melarikan penumpuan kita. Maka demikianlah ukiran-ukiran di masjid ini tidak membantu kepada tujuan masjid, tidak membantu orang lebih khusyuk sembahyang, tidak membantu orang lebih mudah mendapatkan ilmu misalnya, lebih selesa beribadah, lebih selesa menuntut ilmu misalnya, maka ia adalah yang sia-sia, makruh. Demikian juga menghiasi mushaf, tujuan mushaf untuk dibaca. Jadi dengan tidak ada hiasan di tepi itu pun sudah boleh dibaca. Tapi kalau dibuat juga tidaklah sampai berdosa. Sebagaimana kita tahu makruh ini kalau dibuat juga tidak sampai berdosa. Walil bid'il mubahati amthilatun. Dan bagi bid'ah yang harus, bid'ah tapi hukumnya harus, itu ada beberapa misalan iaitu misalnya at-tawassu' fil ladhith minal ma'akil wal masyarib wal malabisi wal masakin, iaitu kita itu berlapang-lapang di dalam perkara-perkara yang melazatkan, perkara-perkara yang menyenangkan,
daripada makanan-makanan yang lazat, minuman-minuman yang bagus-bagus ya. Bahkan ada orang bergurau, kata dia beza kita ni dengan Nabi SAW dalam bab makan hanya beza daripada susunan kata ya. Beza antara kita dan Nabi SAW dalam bab makan hanya beza daripada susunan kata. Nabi SAW baginda makan sikit-sikit ya, ada hari baginda makan, ada hari baginda tak makan, makan pun sikit. Ada pun kita terbalik, susunan ayat tu terbalik. Kalau Nabi SAW makan sikit-sikit, kita ni sikit-sikit makan. Pagi dah breakfast, nanti pukul 10 ada snack lagi, nanti tengah hari ada lunch, sementara nak tunggu maghrib ada lagi makan, maghrib nanti makan lagi, ada lagi supper, orang Jawa kata apa? Mentong ya, atau apa. Jadi ini adalah perkara yang bid'ah ya, tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan oleh salafus salih. Para sahabat pun seperti Nabi ya, makan simple-simple saja. Tapi kita masya-Allah tabarakallah, makan minum mewah, pakaian lagilah kita kalau orang perempuan tak usah ceritalah, penuh almari. Kalau kita orang lelaki pun paling tidak zaman kita sekarang ni ada sehelai sari pakaian kita. Padahal di zaman Nabi SAW pakaian para sahabat kadang-kadang hanya satu helai. Ada yang satu helai berkongsi dengan isteri, ada yang satu helai seorang. Yang satu helai itulah dipakai nanti bila kotor dibasuh, tunggu kering dipakai balik. Jadi walaupun perkara kita ini adalah bid'ah, tapi oleh kerana tidak mencanggahi hukum, tidak ada larangan bahawa kita itu berlapang-lapang dalam urusan ini, maka ini harus dibenarkan. Ya, kita memakai baju-baju yang cantik lawa, yang besar, lebar dan sebagainya, itu dibenarkan. Dan juga antara bid'ah yang harus menarik, iaitu bersalam selepas daripada solat. Yang ini kadang-kadang berlaku kekeliruan ya. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang agak allergic melampau dengan perkara baharu ini, dia excited. Dia kata, kamu tahu tak bahawa bersalam lepas sembahyang ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun kata itu adalah perbuatan bid'ah. Memang betul ya, pernah ditanya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hukum bersalam selepas daripada solat subuh dan asar, kerana itu amalan di zaman tersebut. Kalau zaman kita tak perlulah tanya subuh asar lagi, kerana di zaman kita ni sembahyang apa pun kita bersalam. Kalau ada orang nak tanya hukum, memadai tanya ustaz, apa hukum bersalam lepas solat. Tak perlu sebut apa hukum bersalam lepas solat subuh, apa hukum bersalam lepas solat asar, kerana zaman kita memang adat kita lepas solat je kita bersalam. Tak kira lah subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, semua kita bersalam. Cuma lately lah ya, oleh kerana bimbang dengan jangkitan COVID-19 ni, disarankan kita mengelakkan daripada bersalam. Itu baguslah, sebab bersalam ini adalah jalbul masalih, menarik kebaikan. Sedangkan tak bersalam dalam konteks suasana jangkitan penyakit, itu adalah darul mafasid, menolak keburukan. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak keburukan itu didahului berbanding dengan menarik kebaikan. Cuma nak ceritanya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala betul mengatakan bersalam lepas salat itu tidak berlaku di zaman salafus soleh, maknanya perkara itu bid'ah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak seperti sebahagian daripada kawan-kawan kita yang asal bid'ah haram, sesat, masuk neraka dan sebagainya. Tidak demikian. Imam Nawawi orang alim, beliau tidak gopoh. Beliau tahu bahawa nak menetapkan hukum kena ada dalil. Jadi beliau hanya bagi tahu perkara ini tidak berlaku di dalam zaman salafus soleh, maknanya perkara bid'ah. Tapi itu belum hukum lagi. Jadi kawan kita kadang-kadang mungkin dia stop short, dia tak baca sampai habis selesai. Hukum dia apa? Jadi Imam Nawawi mengatakan walaupun ianya adalah bid'ah, hukumnya adalah harus. Kenapa dikatakan harus? Adakah Imam Nawawi saja-saja pandai-pandai saja kata harus? Tidak. Husnuzan kita dengan para ulama yang alim, yang soleh, mereka tidak berfatwa sesuka hati ya. Mereka menyandarkan kepada sesuatu sandaran. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai ulama yang alim, beliau tahu nak menetapkan hukum mesti ada dalil. Jadi Imam Nawawi tengok kepada dalil, mencari dalil, didapati dalil yang menyuruh bersalam secara khusus lepas solat kena bersalam, tak ada. Dalil umum suruh bersalam tu ada, tapi lepas solat bersalam tak ada dalil. Maka bila tak ada dalil yang menyuruh, kan kalau ada dalil menyuruh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal kalau ia adalah perintah, disuruh, difahami wajib. Paling pun akan jadi sunat. Jadi bila tidak ada dalil yang menyuruh, ternafilah wajib dan sunat.
dalam masa yang sama, bila Imam Nawawi memerhatikan dalil, beliau juga tidak menjumpai dalil yang khusus yang melarang bersalam lepas solat. Misalnya kalau ada dah dalil, Nabi SAW bersabda, kamu kalau berjumpa dengan saudara kamu, hendaklah kamu bersalam-salaman kecuali lepas solat, jangan salam. Tak ada pula dalil macam itu. Kalau ada, al-aslu fin nahyi al-hurmah. Asal kita faham kalau dilarang, itu adalah haram. Paling-paling akan jadi makruh. Tetapi, tidak ada dalil yang secara khusus melarang kita itu bersalam lepas dari solat, maka ternafilah haram dan makruh. Tadi tidak ada dalil yang khusus menyuruh, ternafi wajib dan sunat. Tidak ada dalil yang khusus melarang, ternafi haram dan makruh, maka tinggal terbaki satu lagi hukum syarak, iaitu namanya harus. Macam itulah cara ulama berfatwa. Itu pun ya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan makruh kalaulah kita sebelum kita solat tu kita dah berjumpa pun dengan hamba Allah tu, dah barangkali dah bersalam dah pun, barangkali dah bersembang dah pun dengan dia masuk waktu kita solat. Tapi lepas solat, oleh kerana dah jadi kebiasaan, kita masih salam dengan dia. Itu yang katanya harus. Boleh nak salam, boleh tak mau salam pun tak ada masalah. Tapi kalau memang kita datang solat tu belum jumpa dengan dia, kita datang surau masjid misalnya, kita pun terus solat, atau kita solat sunat, ini kita solat fardu, lepas solat kita jumpa dengan kawan tu yang kita belum jumpa lagi sebelum solat tadi, lalu kita bersalam dengan dia, yang itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala hukumnya sunat. Kerana kembali kepada hukum asal bahawa kita apabila berjumpa dengan seseorang, kita baru berjumpa dengan dia, disunatkan kita bersalam dengan dia. Jadi kan cantik para ulama kita apabila menetapkan hukum sesuatu bid'ah itu, mereka tidak tergopoh-gapah, ini bid'ah, ini haram, tidak. Jadi kenapa mereka bersikap demikian? Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa tidak semua perkara bid'ah itu haram. Dalilnya daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada asar, perkataan dan perbuatan sahabat Nabi. Bukan calang-calang. Sekarang mereka macam memandang sinis kepada kita. Ni geng-geng bid'ah hasanah ni. Ini pejuang bid'ah hasanah. Sedangkan mereka tak perasan bahawa yang berpegang dengan adanya bid'ah hasanah ni adalah as-sawadul a'zam. Majoriti para ulama, majoriti umat Islam menerima adanya bid'ah yang hasanah. Bahkan yang menolak bid'ah hasanah itu dia sebenarnya kontradik diri dia sendiri, sebagaimana yang kita akan terangkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Dan insya-Allah pada malam besok kita akan sambung di muka surat 8. Dalil adanya yang dikatakan bid'ah yang hasanah akan dimulai dengan dalil Al-Quran terlebih dahulu. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, malam ini kita terpaksa pendekkan sedikit untuk memberi laluan kepada kuliah Isyak, yang mana akan di-livekan di page saya juga cross posting, tapi sekali ini bukan dengan ARG Pusat, tapi akan cross posting, maknanya simultaneously akan ada live di page mereka juga, iaitu page ARG Kuala Lumpur dan Selangor dengan kitab Tajul Arus. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna hadzal balaa wal wabaa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' anna hadzal balaa wal wabaa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadzal balaa wal wabaa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.